Saya dengar Walid nak menikah dengan Baduri kan? Sejak bila Walid didik isteri-isteri Walid, percaya orang lebih daripada Walid ni? Kenapa Walid nak menikah dengan dia? Sedangkan Walid ada isteri-isteri. Walid yang boleh bagi semua pada Walid, dah cukup lipat pun, nak tambah kat mana lagi? Bidadari Walid ni cemburu ke? Assalamualaikum Walid, waalaikumsalam. Boleh saya nak cakap dengan Walid sekejap? Boleh Masyita balik dulu ah? Tak apa Masyita boleh dengar. Sebab benda yang saya nak cakap ni, Masyita pun nak cakap juga. Ada apa ni bidadari-bidadari Wali? Bermain dengan hati lagi ke? Kan Walid dah pesan syaitan. Tu suka dengan orang yang bermain dengan hati ni. Saya sebenarnya tak puas hati dengan Kak Rabiah. Yang tu betul. Saya pun tak puas hati juga Walid. Saya tahu dan saya faham peranan dia dalam dakwah Walid. Dia adalah mulut Walid untuk jemaah muslimah. Tapi itu kan peranan dakwah dia. Peranan dia sebagai isteri. Patutnya sama je lah dengan kami. Ya sama saja. Walid tak pernah bezakan mana-mana isteri. Kasih sayang Walid sama saja. Walid tipu, Walid tak adil. Kak Rabiah selalu dapat lebih pada kami. Malam-malam kami pun dia dapat. Kak Fiza pun selalu je korbankan. Giliran dia untuk Kak Rabiah. Apa-apa pun mesti Kak Rabiah dapat lebih. Macam tu ke? Wali kata adil. Sejak bila kamu pandai melawan aturan Allah ni, kamu dah hilang nikmat syukur ke Halimah? Memang taklah kalau Burhan dengan Jalil tu. Diorang tu ikut perintah Walid je. Abang yang A selalu bagi strategi-strategi dekat Walid untuk bangunkan lagi jiah rumah tu. Itu bukan saya, itu semua pesan dari Rasulullah melalui saya. Abang je yang boleh direct dengan Rasulullah tu. Diorang tak boleh. Abang yakin yang Walid takkan bagi siapa-siapa untuk ganti tempat dia kecuali saya. Nampak sangat tugas yang dibagi pada saya tu. Saya kena bersedia dari sekarang. Tapi abang-abang tak rasa ke? Rabiatul tu macam nakan kuasa tu. Bila Walid dah tak ada nanti, mana boleh orang perempuan jadi pemimpin? Khalifah karena orang lelaki. Orang perempuan tak boleh lebih dari lelaki, tak boleh tinggi. Tapi dunia ini udah tengah terbalik dah. Pemimpin perempuan sana-sini salah, tu melawan fitrah namanya. Sebab itulah berlakunya bencana alam. Saya sekarang ini kena sedia dan kena siapkan strategi. Bila hambali balik, saya akan pastikan dia akan jadi amir untuk jemaah dia. Saya ada gabungan itulah, yang akan menguatkan empire, yang kita boleh kuasai. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sarina Kakna. Nak jumpa dengan abang sekejap boleh jap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak minta izin abang nak balik kampung sekejap. Boleh ada apa? Saya nak ziarah Ramlah. Dia baru dapat anak pagi tadi. Yang dapat anak, adik awak bukan awak. Lagipun keluarga awak tak suka saya dengan awak. Buat apa nak balik nanti panjang cerita. Mengutuk jemaah kita ni abang. Sekejap pun boleh lah. Sehari dua pun boleh. Awak nak lawan. Cakap saya tak izinkan. Awak tahu tak? Syuran awak sekarang berada dengan saya. Luan dengan keluarga awak. Kalau awak balik jatuh tanah. Sudah berapa kali Walid katakan. Tugas seorang isteri kepada pejuang dakwah adalah mendukung perjuangan dakwah suaminya. Karena disitulah letaknya surga bagi kamu semua. Apa yang Walid lakukan di dalam kerja dakwah Walid. Jangan sesiapa pertikaikan wali. Bernikah dengan kamu semua atas perintah Rasulullah. Kalau wali sendiri tidak berani membangkang perintahnya Rasulullah, yang apatah lagi kamu semua untuk mempersoalkan. Walid tekankan di dalam jemaah, jangan bermain dengan hati, jangan bermain dengan akal, tetapi istri-istri Walid sendiri yang bermain dengan hati. Kamu semua masih belum jumpa arti sabar. Reda ikhlas bagaimana nak masuk surga? Jika kamu semua belum mampu untuk menjalani kehidupan. Berkongsi bagaimana Allah nak mengangkat darjat dan makam kamu jika hati kamu masih belum reda. Mana sifat Khadijah, Fatimah Azad Zahra, Aisyah Walid malu kerana gagal mendidik kamu menjadi contoh yang baik kepada jemaah. Jemaah yang lain, kami minta maaf Walid. Allah sudah beri berkat dan rahmatnya kepada jihad. Ummah macam mana kalau Allah murka dan tarik balik semua nikmat itu? Jangan kerana kamu semua jihad ummah hancur. Habibah masuk hari ini, sudah 3 kali kamu mengadu, tidak puas hati kepada kakak-kakak kamu. Kamu sudah lari fikir Habibah, kamu tahu apa hukumnya? Kepada orang yang lari fikir di dalam jihad rumah ini, maafkan saya balik, maaf saja tidak cukup Habibah. Kamu akan dihantar ke Selabuan sehingga kamu dapat mengkomplekskan niat. Kamu berada di dalam jemaah jihad rumah ini. Nabi Muhammad sendiri pun mengumpamakan perempuan itu ibarat gelas kaca, karena di sebalik keindahan gelas kaca itu, ia mudah retak dan pecah. Susah nak cantumkan balik. Gelas yang dah pecah, ialah Walid gelas dah berkecai. Susah nak dicantumkan, terjadi sedia kala. Pasti ada cacat celanya. Betul lah tu, sebab itulah banyak orang buang. Gelas yang dah retak, yang dah pecah, Allah meletakkan darjat lelaki tinggi, sehingga kan istri yang berkehendakkan syurga juga, harus taat pada suami syurga seorang istri,
hanya pada suaminya, saya faham Walid. Mungkin inilah masanya. Jodoh saya sampai kat sini je dengan Rosmah. Sebab dia dah langgar ketaatan pada saya, mungkin Allah nak kirimkan gelas baru, gelas yang boleh dituangkan air ke dalam, gelas yang tahan air yang panas dan yang sejuk, gelas yang tetap jangan disimpan di rumah. Di sana Umi ampunkan sayang Umi. Allahu Akbar, kau tahu kan? Di jihad rumah ini hanya Walid saja yang boleh menentukan jodoh kau, selagi Walid belum putuskan. Maknanya belum sampai seru untuk kau menikah. Tapi kau meletakkan nafsu kau lebih tinggi mulianya. Dari iman kau bodoh takkan aku. Mengalah demi indah. Aku demi korbanku demi cintamu. Bila saya nak pergi, awak bising bila saya ajak. Awak kemat tak nak lihat sungguh. Inilah masalahnya. Bila orang asyik berkiblatkan dunia, tak fahamlah. Ni dengar cakap saya ni Awak kalau nak cari akhirat, tak payahlah. Sampai kena taksub macam tu sekali. Kat masjid depan tu pun boleh. Dekat pun dekat ni tak. Sampai kena dah sungai bagai. Semata-mata nak kenal Allah macam tu sekarang ni ya. Ilmu kat sana sama je macam kat sini, tak sama. Ustaz-ustaz dekat masjid tu semua ustaz dunia lah. Tak feel ustaz-ustaz tu bila bagi tausiah ni tak lekat. Dekat hati ni tak lekat. Kita kena belajar hidup berjemaah. Ikut cara Rasulullah tu. Tapi nak tuntut ilmu agama, perlu ada izin dan juga restu suami. Barulah ilmu tu berkat bu. Dalam Quran dah terang-terang dah kata, isteri yang nakkan syurga, satu je dia kena buat, taat pada suami. Taat pada bapa engkau ni apa? Ilmu agama yang aku boleh dapat daripada bapa engkau ni? Apa cakaplah apa dah lah. Malaslah nak cakap pasal ni. Awak kalau nak suruh saya tinggalkan jemaah ni, saya takkan buat Itu saja tempat untuk saya dekatkan diri saya dengan Allah. Dan saya takkan ikut cakap awak. Tidak ada dakwah. Tidak bermakna terhentilah dakwah. Kubah kamu semua lihat. Kehilangan Ashabul Kahfi. Dari kampung halamannya selama 300 tahun. Tidak menjadikan kaumnya terus berada dalam kesesatan. Sebaliknya, mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Hari ini Allah hadirkan Walid. Dan semua jemaah yang setia bersama Walid selepas pemergian Ashabul Kahfi untuk apa? Untuk kita bersatu hati, satu pikir, ke arah jalan jihad untuk ummah. Kamu patut rasa bersyukur. Karena kamu semua berada di sini ditemukan dengan wali, karena Allah memberi peluang kepada kamu semua untuk menjadi insan yang berdakwah kepada agamanya di akhir zaman ini. Oleh karena itu, kita kena hati-hati dengan syaitan yang sudah tentu cemburu dengan penyatuan hati kita. Habibah dihantar ke Labuan untuk membetulkan semula hatinya, tapi kenapa ni itulah akibatnya. Bila seorang perempuan tidak dapat menerima takdirnya, menolak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dan tidak bersyukur. Ini saja yang ingin Wali ingat-ingatkan kepada jemaah-jemaah Walid yang Walid kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ini kita dapat mendengar pesanan dari masjid kita untuk jemaah-jemaah yang akan bersamanya di surga nanti. Malam ini atas putus Walid dan khususnya pesanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan. Dan berkah syafaat rumahnya, 3 orang akan jadi insan terpilih untuk mengairi kehidupan dunia dengan berbakti pada insan yang akan menjadi saksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwalikan aku, Muhammad Mahdi Ilman dengan mas kawinnya. Senaskah Al-Quran. Assalamualaikum. Aku nak bahagian yang mulut Walid minum tu. Nah, sikit je bagi Kak yang lain. Kak dia orang buat apa tu berkat sisa Walid. Ambillah sikit tak nak lah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan. Berkat banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan. Berkat daripada Allah. Aku rindu Salahuddin Al-Ayyubi. Kita sudah pun pulang. Allahu Akbar, dia bakal ketua. Bakal pemimpin dalam jihad rumah. Jadi kita kena raikan makcik. Aku cakap, semua orang kena minum air kaki Walid. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa. Diambil dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku.
Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru, di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada dua macam. Satu, bid'ah Qauliyah i'tiqadiyah bid'ah, perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidah, serta semua. Firqah-firqah, kelompok-kelompok, yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Dua, bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah. Seperti beribadah kepada Allah, dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.